Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita tengah hari mengenai kerajaan Sarawak mencatat sejarah sendiri apabila pendapatan keseluruhan negeri ini mencatat jumlah tertinggi iaitu sebanyak 13.3 bilion ringgit pada tahun 2023. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari itu Datuk Abang Hopeng berkata, kenaikan pendapatan ini daripada 13.1 bilion ringgit seperti mana yang diumumkan beliau sebelum ini adalah susulan dividen tambahan yang diperoleh pada Disember lalu. Close account December. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di sini pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Zahari turut membayangkan satu berita baik yang bakal beliau umumkan pada bulan ini kelak. Menurut beliau, tahun 2024 bakal menyaksikan Sarawak mengambil alih 3 hak autonomi termasuk Pelabuhan Bintulu pada Jun depan seperti mana yang telah diumumkan pada Selasa lalu. Namun terdapat satu lagi tuntutan di mana Datuk Patinggi Abang Zahari membayangkan perkara tersebut adalah pengambilan Maswing setelah perbincangan terakhir yang akan diadakan. Of course, yang ketiganya Maswing lah. One is the finalize. The last kita pun discussion. And we have the whole system. Premier Sarawak bagaimanapun tidak mengulas lanjut tentang tarikh dan perkara itu sehingga beliau mengumumkan sendiri mengenainya pada hujung bulan ini. Hadir sama dalam majlis itu ialah timbalan-timbalan Premier Sarawak iaitu Datuk Ahmad Douglas Uga Abbas, Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan dan Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kui Hien. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nataringgi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Bakar Mazuki serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zahari memberitahu Kerajaan Sarawak sedang meneroka peluang bekerjasama dengan negara Emiriyah Arab Bersatu UAE dalam bidang tenaga dan karbon malah merancang untuk membuka pejabat di negara berkenaan dan bagi mempercepatkan proses kerjasama. Ujarnya, Kerajaan Sarawak melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros kini sedang mencari peluang untuk bekerjasama dengan syarikat pelaburan Mubadala iaitu sebuah syarikat milik negara UAE. We are also exploring collaboration opportunities between Petros and Mubadala Investment Company to explore collaboration opportunities with a particular focus on the energy and carbon sectors. I have formed a special committee that will involve Petros and Sarawak Energy, working together with Mubadala and Mazda to facilitate the details of this investment. And in the pipeline, if we were to implement this project, we are going to have an office in Abu Dhabi to accelerate the collaboration. Datuk Patinggi Abang Zahari menambah, beliau juga telah menyaksikan pemencaian perjanjian persefahaman MOU antara Sarawak Energy dan Mazda dari UAE semasa persidangan perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai perubahan iklim UNFCCC atau lebih dikenali sebagai persidangan ke-28 pelbagai pihak COP28 pada Disember tahun lalu. Jelasnya salah satu sasaran yang digariskan dalam MOU tersebut adalah usaha sama untuk membangunkan 2 gigawatt tenaga boleh diperbaharui di Malaysia dengan rancangannya adalah untuk memulakan fasa 1 inisiatif ini dengan membangunkan 1 gigawatt di Sarawak. In addition to the focus on solar and energy storage, Sarawak Energy and Mazda are set to explore collaborative opportunities in hydro project throughout Malaysia. Dalam pada itu, Premier Sarawak menegaskan sektor awam dan swasta di negeri ini perlu meningkatkan lagi komunikasi dan pemahaman antara satu sama lain bagi terus memacu kemajuan mampan di negeri ini. Katanya, peningkatan dalam 2 elemen ini akan meletakkan perkhidmatan awam di landasan yang betul dari segi polisi, proses kerja serta pemetohan peraturan dalam melaksanakan tugas.
This includes streamlining the administrative processes, providing transparent regulatory frameworks, and reducing bureaucratic hurdles. Datuk Petinggi Abang Zuhari menambah peranan perkhidmatan awam adalah penting dalam memastikan Sarawak benar-benar dapat mencapai aspirasi strategik pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. As our time is limited, we can no longer continue with business as usual. The civil service need to swiftly respond to challenges by understanding and keeping up with emerging trends. Be open to feedback and be ready to reposition itself to take advantage of new and emerging opportunities. Justru katanya, Kerajaan Sarawak akan terus memperkasarkan perkhidmatan awam untuk berinovasi dan menerima teknologi baharu dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang tangkas, profesional, berintegriti dan berdedikasi. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak telah melabur dalam program latihan dan pembangunan untuk memastikan penjawat awam dilengkapi dengan kemahiran pengalaman dan pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengharungi kerumitan takbir urus moden. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas dalam ucapannya berkata, kepimpinan luar biasa yang ditunjukkan oleh Premier Sarawak selama 7 tahun telah membawa perubahan besar kepada negeri ini. Jelasnya, kepimpinan Datuk Petinggi Abang Zuhari yang begitu cekap dan amanah dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di negeri ini telah menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat Sarawak. Dasar kerajaan pimpinan Abang Jo dalam tempoh 7 tahun adalah sebuah kerajaan yang prihatin dan cekap dalam menyelesaikan permasalahan rakyat. Dato' Ahmad Douglas juga menambah kepimpinan Premier Sarawak bersifat menyeluruh dengan memperkenalkan strategi pembangunan 2030 pasca COVID-19 PCDS 2030 yang kini dapat dilihat kejayaannya. Kita berterima kasih juga atas tumpuan yang diberi oleh kepada dasar kepimpinan Abang Jo, terutama pelaksanaan post-COVID Development Strategy 2030 yang telah nyata berjaya melonjakkan pertumbuhan ekonomi Sarawak dan merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada kepimpinan Premier Sarawak yang telah mencipta sejarah penting bagi negeri ini dalam mencatat pendapatan tertinggi iaitu sebanyak 13.3 bilion ringgit tahun lalu. Justru katanya, parti komponen dalam Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Premier Sarawak dalam mencapai lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Seterusnya, Sarawak mengambil serius dalam menjadi tuan rumah bagi Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 pada 27 Mei ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Lukas Dato' Abdullah Saidul berkata, beberapa mesyuarat telah diadakan di antara sekretariat utama iaitu Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bagi mempertingkatkan acara besar berkenaan. Kita berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Media Persekutuan yang telah bersetuju untuk memberi peluang Sarawak untuk menganjurkan Hawana di Bumi Kenyalang lah. Dan kita akan ambil kesempatan ini dengan penganjuran yang terbaik. Beberapa mesyuarat telah diadakan antara sekretariat utama iaitu bernama dan unit komunikasi kita UKAS, dan saya rasa minggu hadapan kita akan bermesyuarat di Kuala Lumpur untuk berjumpa menteri dan juga mereka yang berkenaan di Kuala Lumpur untuk menghalusi perancangan penganjuran Hawana ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak 2024 yang berlangsung di BCCK pada Jumaat. Datuk Abdullah menambah, mesyuarat itu juga untuk menyampaikan permohonan beliau untuk membawa beberapa agensi di bawah Kementerian Komunikasi bagi mengambil bahagian dalam Hawana 2024. Katanya lagi antara lain adalah untuk merakamkan penghargaan dan dalam masa sama selain daripada Hawana,
penyampaian cadangan untuk mengadakan program sendiri yang mungkin dalam bentuk persidangan mini selama sehari bagi media pada Hawana 2024 untuk memeriahkan acara tersebut di negeri ini. Ini antara acara besar yang berlaku di Sarawak selain daripada Sukma dan acara-acara lain. So we will take this Hawana seriously sebagai satu penghargaan kepada semua warga media, bukan hanya di Sarawak tetapi seluruh Malaysia untuk datang ke Sarawak, dan kita akan mengadakan beberapa program untuk memastikan sahabat-sahabat media di luar Sarawak diberi peluang untuk menyaksikan sendiri apa yang berlaku di Sarawak dari segi pembangunan dan sebagainya. Sementara itu, Dato' Abdullah menambah beliau akan cuba untuk menjemput sahabat media, persatuan media dan yang lain termasuk media atas talian untuk bekerjasama memberi input dalam memastikan Hawana di Sarawak kali ini antara penganjuran terbaik. Manakala di Dalat, sejumlah RM139,100 peruntukan projek kecil luar bandar MRP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah bagi fasa 4 tahun 2023 disalurkan kepada 9 badan bukan kerajaan NGO di Kompleks Kebajikan Dalat pada Rabu. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Seri Fatimah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak mahu peruntukan tersebut digunakan sebaiknya. Katanya peruntukan tersebut meliputi peruntukan untuk projek penyelenggaraan, baik pulih dan dana untuk aktiviti pertubuhan atau persatuan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Senarai penerima peruntukan adalah Lembaga Pengurus Sekolah SJKC Yakti, PIBG SK Sungai Ut Dalat, Jawatankuasa Pendidikan N56 Dalat, PIBG SMK Dalat, PIBG SMK Oya, PIBG SK St. Kevin, PIBG SK Baoh Ulu Dalat, Tabung PPD Dalat dan peruntukan program kelas bimbingan pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS, SMK Dalat dan SMK Oya. Sekian edisi tengah hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan pemakluman mengenai jadual dan tempat pertandingan acara sukan suksa di Sibu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.